Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi dalam kuliah gantian yang menggantikan Al-Fadhil Ustaz yang tidak dapat hadir pada malam ini. Jadi saya menggantikan tempat kekosongan. Semoga-moga ada manfaat dan ada kebaikan dan kebajikannya insya-Allah yang boleh kita bawa balik, yang boleh kita bawa bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihormati dikasihi tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Sebelum kita memanjangkan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat kita. Kemudian kita sama-sama berniat iktikaf dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melipat gandakan lagi balasan ataupun pahala kita, dan Allah Ta'ala menerimanya, dan Allah Ta'ala sudi untuk meletakkan ia dalam mizan hasanat sebagai bekalan kita juga untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Baik, pada pertemuan yang telah lepas kita telah melihat apabila seseorang itu nak tidur, maka syaitan akan mengikat di atas kepalanya dengan 3 ikatan. Maka sesiapa yang membuka ikatan tersebut, maka ia akan menjadi seorang yang tayyibun nafs, iaitu baik nafsunya. Maknanya baik itu cara ataupun dia memikirkan untuk melakukan kebajikan, kebaikan. Mudah-mudahan dia membenci untuk melakukan kejahatan dan maksiat. Dan juga orang ini akan nasyitan, orang ini akan cerdas. Maka mudah-mudah kata siapa-siapa yang nak cerdas di waktu siang hari, maka hendaklah dia nak tidur bila bangun, sebagaimana yang kita sebut pada pertemuan yang telah lepas. Sedar yang pertama tu kita berzikir dengan mana-mana zikir, kemudian kita berwuduk dan kita solat. Dan bila kita buat 3 perkara itu, bermakna hilanglah ikatan syaitan di atas kepala kita ini, menyebabkan kita ini orang yang rajin, cerdas. Sebaliknya, sesiapa yang tidak membuka ikatan, ketiga-tiga ikatan itu, maka kata Nabi SAW, dia berpagi-pagi dengan khabithun nafs, jahat, buruk. Dia punya nafsu dia, buruk perangai dia. Maknanya kalau dia nak melihat, dia suka melihat benda-benda yang tak elok. Bila mendengar, dia suka benda-benda yang tidak baik. Bila menyentuh, menyamuh, mengambil, maka dia mengambil, menyentuh dengan benda-benda yang tidak baik. Maka orang ini, kata Nabi SAW, kalau setakat itu saja tak mengapa, bahkan ianya akan menjadi apa? Dia akan menjadi yang seterusnya kaslanan. Apa makna kaslanan? Iaitu pemalas. Tuan-tuan, kalau akan 3 perkara ini, kita dapat kelebihan ini. Tetapi kalau kita bangun awal lagi, sekira-kira kita sempat sembahyang tahajud, mungkin sempat sembahyang taubat, kemudian kita sempat sembahyang hajat, kemudian kita tutup dengan witir, maka tuan-tuan dan puan yakinlah apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud tu,
iaitu Allah Ta'ala berikan kepada diri orang itu, diri mana? Diri orang yang melakukan kebajikan dan tahajud itu, kuat wa quwatan fil badani, iaitu kekuatan, sumber kekuatan yang Allah Ta'ala campurkan ke dalam tubuh badannya itu, walaupun dia tidak makan apa dia? Suplemen. Walaupun dia tidak makan suplemen itu, tapi tubuh dia kuat. Bukti di hadapan kita, tuan-tuan tengoklah tuan-tuan guru kita, orang-orang yang baik, Tok Lebah, Tok Haji, dan juga Tok Ayah yang duduk di kampung-kampung kita tu, mereka tidak pernah memakan obat-obat suplemen, tetapi mereka itu gagah, mereka itu kuat, mereka itu cerdas. Kerana apa? Kerana tadi tu, kita ni makan suplemen dah. Saya pun makan suplemen tu, bila kita rasa letih kita makan. Tetapi sekadar tu rajin dia pun. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan dan puan, dia tak boleh apa dia? Tak boleh kita nak lari dan tak boleh nak melepasi daripada batas syariat. Sebab yang Nabi buat itu dan Nabi kata itu adalah kepulangan dan faedah kebaikannya itu untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Nabi kita makan bila lapar, Nabi kita berhenti sebelum kenyang. Itu semua tu pengajaran yang ada kaitan dengan dunia dan akhirat. Bila dunia, dia ada kaitan pula dengan akhirat. Bila kita ni makan sikit, bila kita makan sikit, maka kita tidak mudah mengantuk. Bila kita makan sikit, perut kita ni rasa kosong, senang dan mudah untuk kita bangun dan mengerjakan amalan, kerja-kerja. Tetapi bila perut kita kenyang, maka biasanya dia akan berkaitan automatik antara perut dengan mata. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Semoga-moga kita boleh beramal dengan hadis tersebut, dan semoga-moga kita menjadi orang yang pertama. Mana? Orang yang berpagi-pagi dalam keadaan nafsunya baik. Bangun tengok, pukul 5 dah, nak subuh dah. Maknanya rasa nak buat benda baik, tak lama dah nak sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh kita buat sembahyang syuruk ataupun isyraq. Lepas tu kita nak sembahyang pula duha sementara kita tunggu zuhur. Itu kita kata orang yang nafsunya baik. Itu ubat yang pertama ubat yang pertama bagi hati yang keras. Dah pun kita lalui. Salingan daripada itu ialah ubat yang pertama kita sebut sekali lalu, supaya mana-mana yang tidak pernah mengikuti kuliah saya, maka dia tahu ubat yang pertama untuk melembutkan hati yang keras ini adalah ziaratul kubur. Kita sebut dah dengan panjang lebar dia punya hukum dia, adab dia, doa dia, cara dia, kita masuk dah. Baik, malam ini kita akan sambung ubat yang kedua. Ubat yang kedua bagi hati yang keras. Maka kata Imamul Qurtubi rahimahullah, dia kata apa? Dia kata terkadang hati itu akan menjadi lembut dengan cara ataupun dengan kamu memakan ubat yang kedua ini. Apa dia? Bihuduri majalisil ilmi bil wa'zi wal tazakkuri, iaitu dengan cara kita menghadiri. Tu bahasa Arabnya hudur. Bahasa Melayu kita hadir. Tapi bahasa Arab pula, kalau ismul fa'il bagi perkataan hadir ini dengan kita panjangkan dia, hadir. Tu hadir makna orang yang datang. Orang yang datang. Kita panggil dengan, kita pendekkan dia hadir. Kalau ismul fa'il hadir makna saya orang yang hadir, saya ismul fa'il. Maka hudur masdar dia. Maknanya banyak tuan-tuan cakapan kita ini mengambil kalimah Arab. Maka dia kata bihuduri majalisil ilmi, dengan cara menghadiri. Menghadiri pun masih lagi dalam ruang lingkup bahasa Arab lagi. Hadir, menghadiri, cuma beza sikit ya. Tapi bahasa Melayu kita betulnya mendatangi. Datang.
Cara yang kedua, ubat yang kedua untuk hati yang keras ini, dengan cara kita mendatangi, menghadiri apa dia? Majalisil ilmi, iaitu majlis-majlis ilmu. Majalis jamak daripada majlis. Majlisun, majlisani, jamak dia majalis. Bagi orang yang belajar bahasa Arab, maka dia tahulah dia punya pengertiannya tu. Maka menghadiri majlis-majlis ilmu bil wa'zi, dengan majlis-majlis memberi peringatan, dan juga majlis-majlis tazkirah, lebih kurang lah tu. Tapi di Malaysia kita ni biasanya tazkirah diguna pada dua tempat biasanya goliknya. Yang pertama disebut pada tazkirah Jumaat. Dia tidak sebut dengan kuliah Jumaat dah. Nah, jangan ada orang sebut nak jemput kuliah Jumaat. Jangan ada, dipanggil dengan tazkirah lah, tazkirah. Begitu juga dengan bulan puasa, di setengah-setengah tempat yang ada kelas ataupun majlis ini, maka dipanggil dengan tazkirah. Tazkirah. Tak kisahlah apa pun nama tuan-tuan dan puan-puan, kuliah ke, tazkirah ke, forum ke, apa pun tak kisah namanya itu. Yang penting di dalamnya itu membahas mengenai satu cabang daripada cabang-cabang ilmu, maka itu adalah ubat bagi hati kita yang keras. Bermakna mudah kita faham, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sedang makan ubat lah ni. Walaupun tuan-tuan duduk diam, duduk tengok saya. Nah, saya tengok tuan-tuan. Pakat kita tengok lah. Maka walaupun begitu, hakikatnya kita sedang makan ubat untuk hati kita. Nah, bandingannya macam kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang, kita duduk diam je atas kapal terbang tu, tak bergerak pun. Pada zahirnya, hakikatnya kita sedang bergerak. Sama lah kita duduk atas dunia. Itu kita bandingkan dengan kapal terbang. Waktu asar tadi, betulan memanglah saya sembahyang dekat surau kat rumah saya je. Malam pergi masjid, jalan kat rumah saya, dekat nak sampai dekat surau tu, saya tengok ada benda duduk berjalan. Tengok dulu, oh rupanya kapal terbang duduk berjalan. Lah terfikir dalam fikiran kita, macam mana Allah Ta'ala menjalankan kapal terbang tu duduk tinggi je. Dan sebesar-besar kapal terbang tu, kita tengok ada sebesar ni. Kalau kita letak macam ni, besar ni lagi daripada kapal terbang. Sedangkan tayar dia lebih besar daripada sport ring dia pun dah. Mungkin lubang angin dia lebih besar daripada ni dah. Boleh berjalan. Apa maknanya? Maknanya tingginya dia. Tapi bagaimana dia boleh berjalan? Mana dia boleh berjalan? Kalau berjalan atas air, kita tak kisah sebab kita nampak air tu. Dia duduk atas air kan? Ini angin. Allahu Akbar. Inilah Maha Suci Allah Ta'ala yang menjadikan segala kemudahan untuk kita. Baik. Maka pada hakikatnya, walaupun kita duduk saja-saja di sini, tapi hakikatnya kita sedang makan ubat untuk nak melembutkan hati kita ini, supaya bila hati lembut, samalah seperti dengan kuih yang lembut. Bila kuih yang lembut senang kita nak buat begitu begini. Maka bila hati kita lembut pun sama juga. Kita nak ingat kepada Allah senang, kita nak baca Quran pun senang, kita nak berzikir pun senang, kita nak buat baik pun senang. Tapi bila hati kita keras, maka bila kita nak buat baik, ada sahaja yang akan menolak, yang akan menghalang, yang akan mendinding kita daripada melakukan kebaikan, kebajikan itu. Maka di dalam majlis ilmu ini sudah menjadi kebiasaan dah. Dalam majlis ilmu, dia ada ilmu yang membicarakan mengenai dengan kelebihan ilmu, ada yang membicarakan mengenai dengan api neraka, bagaimana api neraka. Kemudian majlis ilmu juga dibahaskan dengan syurga, bagaimana nikmat syurga. Kubur yang kita tengok tak ada apa-apa, tapi Nabi kata ada. Orang yang baik menjadi macam ni, orang yang tidak baik macam ni. Itu semuanya pembahasan dalam ilmu.
Nah, maka dengan itu kita dapat tahu, oi rupanya bila kita tahu, barulah akan timbul dalam hati kita ini rasa takut. Sebab tu takut, al-khaufu, takut dengan ilmu ini dia berkait rapat. Seseorang itu tak boleh nak takut kalau dia tidak tahu. Saya buat perbandingan dan saya buat contoh yang selalu saya buat dah. Kalau kita tidak tahu kat depan tu ada polis, maka kita akan bawa kereta ikut kita. Nah, nak tekan minyak laju ke, tak nak pakai tali pinggang ke, apa ke, ikut kita. Tapi bila kita dapat tahu daripada alat-alat yang canggih, telefon ke, kawan yang bagi isyarat dengan lampu ke, maka dengan itu kita pun berubah dah. Berubah dah. Ambil tali pinggang, duduk betul-betul dah. Dan sebagainya. Hasil daripada mana perubahan itu? Perubahan itu hasil daripada tahu. Hasil daripada tahu. Maka nak tahu itulah kena belajar. Maka bila nak belajar, Nabi datangkan dengan menggalakkan belajar itu dengan ta'allum. Di atas wazan tafa'ul, tafa'ala, yatafa'alu, ta'allama, yata'allamu. Apa wazan ini dibina? Bina wazan ini untuk nak memberi ketahu kepada kita, nak bina wazan ini dengan sesuatu benda yang payah dan susah. Apanya? Ilmu nak dapat dengan susah. Kalau senang-senang dapat ilmu, tuan-tuan, ramailah orang yang alim dah. Ramailah orang yang dipanggil dengan tok guru, wali-wali Allah ke, tok kiai ke, dan sebagainya. Tapi kenapa tidak ramai? Itu salah satu daripada tanda bahawasanya ilmu ini payah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya, dalam juzuk yang pertama, membicarakan mengenai dengan kelebihan ilmu. Dia bicara mengenai dengan kelebihan ilmu. Maka dia kata apa? Dia buat mari satu hadis, dia buat mari dua hadis. Banyaklah dia akan membahaskan mengenai dengan hadis-hadis ilmu, mengenai dengan kelebihan ilmu. Cuma satu daripadanya, dia mengisahkan, Imam Al-Ghazali membawa satu kisah mengenai dengan kelebihan ilmu ini dengan katanya, kata Imam Ghazali, dia memaparkan satu cerita, menghikayatkan cerita seorang ibu. Dia telah mendapat seorang anak. Ibu ini dia dapat seorang anak, tetapi sayangnya anaknya itu kita kata cacat, ataupun bahasa standard sekarang ni panggil dengan OKU lah. OKU. OKU. Maka apa cacat budak ini? Cacat budak ini adalah tengkuk dia. Bukan tangan dia. Tangan dia okey, kaki dia, muka dia okey, tapi tengkuk dia. Tengkuk dia kenapa? Tengkuk dia ni ke dalam. Tak macam kita duduk kat luar, duduk kat dalam. Bila dia nak melihat sesuatu benda, dia akak keluar. Katanya guru kami yang mulia Bapa Ismail Sepanjang Hafizahullah, dia kata sama seperti macam kura-kura lah. Macam bandingannya macam kura-kura tu, sekenok masuk kita. Bila dia ada kelemahan ini, maka menyebabkan kanak-kanak lain tak mahu berkawan dengan dia. Bila dia datang saja, budak-budak lari. Macam kita dulu, kecil-kecil dulu kawan-kawan kita yang jenis tidak serupa dengan kita dah. Bila dia mari woi lari, dia datang, lari. Setakat lari itu saja tak apa. Kadang-kadang mengejek. Mengejek. Kalau dia tu jenis kita kata telo, tahu telo. Orang Kelantan panggil telo, orang Kuala Lumpur panggil apa? Yang kecek telo, pelak ke? Macam gitulah tak? Maka dia akan kata, budak pelak, budak pelak. Dia mengejek gitu dah. Maka sedihlah dia, menangis balik bagi tahu kepada mak dia. Maka kebetulan mak dia ni jenis orang mengaji juga. Maka dia kata, tak ada jalan lain untuk kamu melainkan kamu kena pergi belajar. Pergilah kau belajar. Insya-Allah kecacatan kamu itu orang tak akan tengok lagi. Orang tak akan pandang sebagaimana orang tengok cacat kau sekarang. Sampai orang tak nak berkawan. Tak nak berkawan saja, lari. Bukan setakat lari, bahkan berkata-kata dengan kata-kata yang kurang sedap dengar dan sebagainya. Baik.
Anak dia pun kata, budak tadi pun yang cacat tadi, tak apalah kalau mak kata begitu, siap baju apa semua, pergilah belajar di mana-mana. Beberapa tahun, 10-15 tahun lepas pada tu dia balik. Dia balik. Maka kepulangannya itu disambut. Kemudian boleh mengajar di kampung itu lah. Akhir sekali dia jadi qadhi, jadi mufti. Bila jadi mufti, dulu orang lari kepada dia kerana kecacatan tekuknya. Sekarang ini orang cari dia. Orang cari dia. Maka katanya Imam Ghazali, itulah kelebihan ilmu yang pada asalnya cacat, sehingga orang lari daripada kita, tak nak berkawan dengan kita, mengejek kita macam-macam. Akhir sekali orang datang kepada kita dengan sebab ilmu. Ilmu. Maka tuan-tuan dan puan, kalau kita nak kelebihan ilmu ini, maka kita, mungkin anak kita dah tak ada, dah besar-besar semua, kita cubalah didik dan asuh cucu-cucu kita. Kalau boleh dalam satu keluarga ni, kalau tak ada orang yang belajar agama pun, ada seorang yang belajar tahfiz. Kerana kelebihan Al-Quran itu juga, hebat. Kelebihan Al-Quran, 10 orang tu dia dapat bagi syafaat. Maka dalam 10 orang, kita ibu bapa mesti dah. Mudah-mudahan ibu bapa dia lah mesti dah nombor 1, nombor 2 ke, nombor 3, nombor 4 ke. Tu. Maka kalau kita nak kelebihan itu tuan-tuan dan puan, maka hendaklah kita, kalau kita habis tu kita orang yang telah dewasa dan tua ni tak boleh belajar, tak pernah belajar juga. Pepatah, ada setengah kata pepatah Arab, ada setengah kata hadis Nabi, utulubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kamu bermula daripada buayan sampai ke lian lahat. Maka selagi mana kita ini sihat, akal kita masih waras, lutut kita masih okey, belajarlah ilmu. Kalau tak boleh belajar macam di pondok-pondok pagi sampai petang pun, sekurang-kurangnya kita mari belajar, mari letak telinga kita, mari menulis di waktu maghrib seperti ini. Baik, saya nak ambil satu hadis mengenai dengan kelebihan ilmu ini. Nabi SAW menyebut sesungguhnya orang yang mengajar manusia ini, mengajar manusia akan kebaikan ini, dia akan diminta ampun oleh semua dabah, semua binatang-binatang. Sehingga mana? Sehingga ikan di lautan juga meminta ampun kepada dia. Satu hadis Nabi juga kan, Nabi kata tempat ilmu, majlis ilmu macam ni adalah tempat yang sakinah. Tempat yang rahmah, sakinah, tempat yang tenang dan sebagainya. Maka kita tengok tu, sebab itulah, kerana ketenangan itulah sampai kita terlena tu. Dah tenang, duduk dia tenang. Cuba serabut, cuba bising, cuba tu, cuba ni, tak boleh tidur kita. Tapi tak apa, bagi saya baik tidur, baik terlelap bukan tidur. Baik terlelap di sini daripada terlelap di rumah. Duduk sini dikira iktikaf kita dan sebagainya. Maka sehingga binatang juga, semua binatang, dan juga sehingga ikan-ikan di laut juga akan meminta ampun dan meminta maaf kepada orang-orang yang mengajar ilmu. Maka isyarat kepada apa? Isyarat kepada belajar. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan akan tanya, ataupun tuan-tuan akan kata, saya ni belajar macam ni je, tak boleh nak mengajar orang pun, tak termasuklah dalam hadis ini. Tuan-tuan, tak semestinya kita mengajar duduk depan macam saya sekarang ni. Kita ikut kategori kita, kita ikut kemampuan kita. Tak boleh mengajar orang, kita boleh mengajar anak cucu kita. Okey lah. Tak boleh mengajar anak cucu kita, kawan-kawan jiran-jiran kita tu. Kita ajar sikit-sikit. Tak pandai nak pandai nak bercakap. Paling-paling tak ada, kita kongsi hadis-hadis yang ada orang duk hantar kat kita, hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah, daripada Abdullah ibn Mas'ud, daripada Sayyidina Umar. Kita tengok hadis ini ada yang sahih betul, kita iklan, promosi, hantar dalam grup ke peribadi ke. Mudah-mudahan bila dia baca, kita juga mendapat pahala. Mengajarlah tu.
Mudah-mudahan akan dapatlah orang yang pahala ataupun ganjaran mereka-mereka yang mengajar manusia akan kebaikan ini. Apa dia? Diminta maaf. Diminta maaf oleh siapa? Oleh binatang-binatang termasuk ikan di dalam lautan. Lalu tuan pengarang kitab kita ini dia buat satu soalan. Mungkin kalau kita nak tanya kita tidak tahu, nak tanya macam mana kita tidak tahu. Maka dalam kitab-kitab Jawi memang banyak dia buat macam ni. Dia buat satu ayat ataupun bahas, kemudian dia datangkan satu soalan, kemudian dia sendiri yang jawab. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada kalau kita tak tahu, kalau kita tak perasan, kalau kita tak reti nak tanya, maka soalan yang dia tanya itu dia terus boleh baca jawapan. Jadi kita dapat satu ilmu. Maka samalah di sini tuan pengarang kitab kita ini dia kata, apakah yang dimaksudkan ma wajhul istighfaril huti lil muallimi? Dia kata apakah jalan, apakah wajah, apakah cara istighfar para binatang ataupun para ikan tadi tu kepada orang yang mengajar kebaikan. Lagu mana? Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar ikan yang duduk di dalam lautan itu? Apa dia? Samalah dengan apa dia? Siapa-siapa yang berbuat, siapa-siapa yang duduk di saf yang pertama, kemudian dia tidak bercakap, dan dia tidak batal wudu, dia ikut apa yang iman sebut, maka orang itu Nabi kata akan beristighfarlah malaikat kepadanya. Lalu kita tanya, macam mana maksud istighfar malaikat kepada kita? Bukan istighfar, selawat. Bagaimana yang dimaksudkan dengan selawat malaikat kepada kita? Maka ulama kita jawab, selawat malaikat kepada kita itu ialah dengan cara istighfar mereka kepada kita. Ya Allah ampunkanlah orang ni, ya Allah ampunkanlah orang ni, ya Allah ampunkanlah orang ni. Maksud dia begitu. Baik. Maka dia kata bagaimana wajah istighfar ataupun minta ampun ikan itu kepada orang yang mengajar kebaikan ini. Maka dia jawab, dia kata kalaulah ada di kalangan kita yang bertanya yang demikian itu, maka jawabnya bahawasanya manfaat ataupun kita kata faedah daripada ilmu itu menyelubungi kepada semua benda, hatta kepada binatang pun. Oleh itu kita kata menasabahlah binatang hingga ke ikan itu juga meminta maaf kepada kita. Itu wajah dia. Apa makna istighfar? Minta maaf. Minta maaf. Allah, maknanya bila kita boleh mengajar orang ni tuan-tuan dan puan, satu kebajikan yang besar, walaupun kita duduk saja-saja, tetapi ada orang meminta maaf bagi pihak kita, walaupun kita tidak kata astagfirullahalazim. Kemudian rezeki dia, dalam bab rezeki Allah Ta'ala jamin. Talabul ilmi takaffalallahu lahu rizq. Allah Ta'ala, penutup-penutup agama, Allah Ta'ala jamin akan rezeki-rezeki mereka itu. Sebab tu kita tengok orang yang susah, bila tahu masyarakat kita tahu ada yang susah, anak-anak yang susah, maka pakat semua, pakat tolong bantu, tolong bayar yuran dan sebagainya. Itu adalah jamin rezeki daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Dan sesungguhnya para alim ulama itu, mereka itulah yang mengenali dengan ilmu ini dalam bab membicarakan benda yang haram dan juga benda yang halal. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada ikan tadi supaya meminta ampun kepada mereka, iaitu ampun yang dimaksudkan di sini dengan meminta maaf dan juga memberi balasan yang baik kepada mereka. Kemudian kata juga di sini, dia kata apa dia? Kerana
kerana orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, maka salah satu daripada ajaran yang diajar oleh Nabi kemudian disambung oleh orang yang mengajar kebaikan ini, cara kita nak sembelih binatang. Nabi ajar lah, apabila kamu nak sembelih binatang, maka hendaklah kamu sembelih dengan sebaik mungkin. Maka ulama dalam ilmu fiqh kata mesti pisau itu kena tajam. Jangan macam gergaji, tak boleh menyeksa dia. Kemudian jangan bagi tengok kawan-kawan dia yang lain. Kemudian jangan tunjuk darah dia yang ada tu. Macam-macam lagi adat kita nak menyembelih. Baik, siapa dia yang bagi tahu? Orang yang mengajar kebajikan tadilah. Menyebabkan ilmu yang diajarkan itu, orang yang mendengar, orang yang belajar, maka dia beramal dengannya. Maka walaupun binatang itu nak disembelih, tapi disembelih dengan cara yang baik. Hasil mana? Hasil daripada ilmu. Maka sebab itulah kata ulama kita, wajar dan munasabahlah orang yang mengajar kebaikan itu diminta ampun oleh haiwan-haiwan ini, dan juga diberi ataupun diminta balasan yang baik, yang sempurna kepada mereka di atas kebaikan yang mereka kerjakan ini. Tu. Kemudian kita ada satu hadis lagi, Nabi SAW berkata kepada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata apa? Sekiranya orang itu mendapat petunjuk, mendapat hidayah, mendapat taufik daripada Allah Ta'ala dengan sebab engkau, la an yahdiyaka bika rajulan, Allah Ta'ala memberikan kepada seseorang laki-laki itu akan taufik dan hidayah dengan sebab engkau, maka ketika itu engkau mendapat ganjaran lebih baik daripada kamu mendapat humur. Ini kita kata macam satu tunggangan yang disayangi kerana comel dan sebagainya itu, itulah dia humur. Kalau kita sekarang ni kita buat ibarat seperti apa? Macam Ferrari lah. Terlebih baik daripada Ferrari. Mana? Sekiranya kita katalah kita berkawan dengan orang yang bukan Islam contohnya, lalu dia tengok akhlak kita, dia tengok budi perangai kita, kita selalu tolong dia dan sebagainya, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya hidayah sebab kita, maka ketika itu Nabi kata lebih baik bagi engkau itu daripada kamu memiliki satu kenderaan yang mewah, yang comel, loteng, yang mahal harganya. Maka tuan-tuan dan puan, kadang-kadang hidayah ini Allah Ta'ala jentik hati seseorang itu bukan dengan sebab banyak pun, bukan dengan sebab dia ceramah panjang macam saya ni pun, tak, bukan, sikit je. Kadang-kadang bukan dengan sebab perkataan pun, dengan sebab perbuatan kita, tutur kata kita, perangai kita, menyebabkan dia tengok, comelnya. Dan sebagaimana yang kita tengok dalam kitab-kitab sirah, berapa ramai orang Yahudi, begitu juga dengan yang lain daripadanya penduduk Mekah dan juga penduduk Madinah yang masuk Islam itu kerana dia tengok akhlak Nabi. Dia tengok akhlak Nabi tu, dia berkenan. Tetapi itulah, dengan sebab-sebab kita di akhir zaman ini, benda-benda seperti itu luput daripada kita. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, ingatlah bahawasanya menghadiri majlis ilmu itu adalah satu ubat daripada ubat-ubat bagi hati yang keras. Kerana pada majlis ilmu itu akan membicarakan mengenai dengan bab-bab yang berbagai-bagai, bab fiqh, bab tasawuf, bab tauhid dan sebagainya, hadis, Quran, tafsir, macam-macam. Maka semuanya itu akan akan melembutkan hati, akan menjernihkan hati seseorang dengan sebab duduknya ataupun datangnya dia ke dalam majlis ilmu. Ataupun dalam majlis ilmu juga, wa akhbarus salihin, membicarakan mengenai dengan perangai-perangai ataupun cerita-cerita orang-orang yang baik. Cerita-cerita orang yang baik, bagaimana kita tengok Ibrahim Al-Adham. Ibrahim Adham
Fudail bin Iyad. Mereka-mereka ini asalnya bukanlah kata terus jadi comel selalu, tetapi dengan sebab. Dengan sebab Allah Ta'ala jadikan sebab. Saya ingat satu cerita daripada almarhum tuan guru saya waktu belajar dulu. Dia kata waktu Rabi'atul Adawiyah seorang waliyah, seorang wali perempuan yang terkenal dah. Dia sembahyang malam, bangun sembahyang malam, maka masuk seorang pencuri ke rumah dia. Masuk seorang pencuri ke rumah dia, dan dia tengok tu pencuri tu, dia tengok. Duduk cari benda-benda, dia tengok, tapi dia tak batalkan solat dia, dia sembahyang juga. Maka dia sembahyang tidak macam kita sembahyang. Sembahyang lama, kita sembahyang baca inna a'taina tak, qul wallah, dia sembahyang baca lama. Maka menyebabkan pencuri tadi sempat ambil sesuatu benda daripada rumah dia dan keluar. Baik, sudah dia sembahyang, bukan dia kata pencuri. Dah, dia doa. Apa dia doa? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya dia ambil barang tadi itu kerana hajat ataupun kerana darurah, tak ada nak makan, maka berkatlah kepada dia, ya Allah. Kita boleh ke berdoa lagu tu? Termasuk saya sekali rasa tak berdoa, ambil lah, tak ada 3 hari mampu. Tu hak kita berdoa. Tapi dia boleh berdoa gitu, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya orang yang mencuri itu ambil itu kerana hajat, kerana keperluan, kerana terdesak, maka kau berkatilah, ambil, biar dia ambil, berkat ke dia. Tetapi kalau sekiranya apa yang dia ambil itu kerana jahat nafsu dia, ya, dia dah ada duit tapi saja nak tambah lagi, maka aku minta, aku pohon, kau jadikanlah itulah kejahatan dia yang terakhir. Kalau kena kau kita pencuri dah, dengar orang berdoa lagu tu, esok mari curi pula. Allahu akbar. Tuan, insya-Allah dah masuk waktu isyak dah. Kita berhenti setakat tu dulu. Insya-Allah kita akan tengok ubat yang ketiga dan ubat yang terakhir lah. Dalam siri-siri ubat bagi hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, nafsin la tashba' wa la yasma', wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.